Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ba'du. Alhamdulillah. Pertama dan selamanya, mari sama-sama kita panjatkan rasa syukur pada Allah Subhanahu wa taala untuk pagi yang berbahagia ini. Kita dipertemukan lagi untuk secara langsung. Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Seperti biasa, kita bawakan perbincangan kepada penonton semua untuk kita kupas satu persatu perbincangan dengan teliti, kita halusi dan kita dalami serta fahami untuk kita ingati dalam kehidupan kita supaya dapat jadi satu pedoman hidup untuk kebaikan dunia dan akhirat. Alhamdulillah, keluarga besar Tanyalah Ustaz, pagi ini kita berbicara secara langsung lagi untuk kita sama-sama membuka ruang perbincangan untuk kita ambil soalan-soalan dari penonton-penonton untuk kita berikan jawapan yang terbaik. Kita akan bersama dengan bintang-bintang ilmuwan yang kita bawakan khas kepada penonton semua. Baik, saya ingin ingatkan sedikit pesanan untuk penonton semua, pesanan dari MC ya, yang mana mengenai berita palsu, supaya sebarang perkongsian atau penyebaran berita palsu adalah satu jenayah. Pastikan berita yang dikongsikan adalah sahih dan benar. Fikir dahulu dan pastikan maklumat tersebut sahih sebelum sebarkan kepada kenalan anda di media sosial. Jangan babitkan diri anda sehingga boleh menggugat ketenteraman awam dan juga keselamatan negara. Ini yang selalu kita pesan dan juga kita ingatkan kepada penonton-penonton berkenaan dengan penyebaran berita palsu. Pastikan sahih, barulah ia disebarkan. Baik, kembali untuk perbincangan kita. Hari ini kita akan bersama untuk perbincangan topik tentang haiwan dan tumbuhan. Bagaimana kupasan dan perbincangan sebentar lagi kita akan bawakan kepada penonton semua. Kerana apa kita bawakan topik ini? Sebab hari ini ramai manusia yang dia sedar diutus sebagai seorang khalifah di muka bumi, tetapi dia hanya menjaga hubungannya sesama manusia dan juga hanya memikirkan tentang kehidupan dia dan juga manusia. Tetapi dia terlupa untuk flora dan fauna, tumbuhan dan juga haiwan yang ada di sekeliling. Bagaimana pagi ini kita cuba untuk bawakan satu perbincangan untuk menggabung jalin di antara kehidupan saling melengkapi, saling menjaga manusia, haiwan dan tumbuhan. Baik, hari ini kita akan bersama dengan Datuk Dr. Daniel Zainal Abidin yang akan bersama dengan kita untuk memberikan kupasan dalam perbincangan kita. Selamat datang, Doktor. Terima kasih Daniel Azrin. Ke Tanyalah Ustaz pada pagi ini. Syukur. Biasanya memang kita, kalau kita dengar saja nama Datuk Dr. Daniel, kita akan ingat berkenaan dengan Al-Quran dan juga sains dan juga bagaimana kita nak mendalami intipati ataupun isi-isi penting dalam kehidupan. Jadi pagi ini sesuai dengan topik perbincangan kita, ayuh kita dengarkan mukadimah dan kita berikan ruang yang secukupnya untuk Dr. Daniel memberikan bagaimana kita nak mengetahui menara kawalan perbincangan kita pada pagi ini sebelum kita ambil soalan-soalan dari penonton di Facebook ataupun di talian. Silakan, Doktor. Terima kasih Daniel Azrin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala. Ya, tajuk pagi ini haiwan dan tumbuhan. Dan Daniel Azrin telah mengolahkan dalam bentuk yang lebih canggih, flora dan fauna. Flora dari kalimat Latin dikaitkan dengan tumbuh-tumbuhan dan fauna seringkali dikaitkan dengan alam haiwan. Dan mungkin ada penonton yang pelik, Daniel Azrin, apa kaitan tajuk ini dengan Islam? Betul. Biasa bila kita sebut tentang agama, kita bicarakan tentang solat, tentang puasa, tentang takwa, tentang iman, rukun Islam. Tiba-tiba, pada pagi ini kita bercakap tentang flora dan fauna, apa kaitan dengan agama kita? Betul. Tapi mukadimah Daniel Azrin sudah cantik, iaitu kita sebagai khalifah diamanahkan untuk memakmurkan alam ini secara yang betul. Dan alam ini ada apa? Antara perkara yang wujud di alam ini, tuan-tuan dan puan-puan, ialah apa yang diistilahkan Daniel Azrin sebagai ekosistem. Ekosistem ialah satu sistem berkaitan dengan alam yang mana sistem ini sistem yang
bertindak balas secara seimbang antara satu sama lain di alam ini. Dan para saintis mengatakan, bila kita sebut tentang ekosistem, sistem yang bergabung jalin di alam ini, kita bercakap tentang dua elemen da'i. Pertama, elemen biotik. Biotik, orang yang pergi klinik, dia sentiasa mendengar antibiotik. Ini tidak hanya biotik, anti buang. Biotik ialah hidupan. Dan elemen yang kedua ialah abiotik. Ada A di depan. Abiotik, iaitu benda-benda yang wujud tapi tidak hidup. Biasa bila kita kata elemen biotik, kita sebut tentang haiwan. Kita sebut tentang mikroorganisma seperti bakteria dan sebagainya. Kita sebut tentang tumbuh-tumbuhan dan pohon-pohon. Itu biotik. Biotik, artinya tidak hidup, seperti tanah, seperti cuaca, seperti angin dan sebagainya. Maka interaksi secara seimbang inilah yang menyebabkan kehidupan itu, Masya Allah, jadi cantik. Dan tidak cantiklah dari Azrin kalau saya tak kaitkan dengan wahyu. Tak indah perbincangan kalau tidak ada kalam Allah suci untuk menjadi pandu arah kepada kita. Maka saya nak mengangkat awal lagi Al-Quran dari surah nombor 87. Surah nombor 87, surah Al-A'la. Surah Al-A'la ayat 1 hingga 4. Mari kita perhatikan sedikit. Allah Azza wa Jalla berfirman, Sabbihisma rabbikal a'la. Datang dalam bentuk perintah. Sabbih, bertasbihlah kamu kepada Allah. Sucilah nama Allah yang Al-A'la, yang maha tinggi, yang maha agung. Tasbih. Peringatan pada kita pagi hingga malam, jangan lupa bertasbih. Mensucikan Allah dari sebarang kelemahan dan seumpamanya. Allazi khalaqa fasawwa. Allah yang kita agungkan itu, dia Azza wa Jal, dia khalaqa fasawwa. Bila kita buka kitab tafsir dari Azrin sebagai contoh, tafsir Al-Azhar oleh Hamka, bila Allah sebut khalaqa, kalau kita terjemahkan nampak mudah sangat. Allah mencipta segala. Tapi kalimat khalaqa memberi suatu gambaran bahawa penciptaan itu penciptaan yang datang dari kosong. Tak pernah ada, tidak ada contohnya. Tiba-tiba ada dengan hebat sekali. Itu Allah. Kita manfaatkan apa yang ada. Betul. Kita bukan khalaqa. Apa yang ada seperti pohon-pohon kita tebang. Kemudian kita buat rumah, kayu kayang buat rumah. Kita inovasi. Ya. Allah khalaqa. Dia wujudkan dari yang tidak wujud. Khalaqa. Kemudian fasawwa. Fasawwa ini ada kaitan dengan perbincangan kita yang ada berkaitan dengan ekosistem. Fasawwa, kata Hamka dalam tafsir Al-Azhar, iaitu Allah mencipta, kemudian Allah wujudkan keseimbangan. Keseimbangan ini yang ramai orang tidak faham. Sebab itu dia merosakkan keseimbangan. Contoh, kita manusia. Kita bernafas. Apa yang kita hirup? Kita hirup oksigen. Dari mana kita dapat oksigen? Antaranya dari pohon-pohon yang mengeluarkan oksigen melalui proses fotosintesis. Ya, betul. Pohon-pohon nak keluarkan oksigen, apa yang dia guna pakai? Dia guna pakai karbon dioksida. Kita menghirup oksigen, kita mengeluarkan karbon dioksida. Masya Allah, ada keseimbangan. Kemudian kita perlukan air. Wow, air ada. Air sungainya, air bersih. Dan kita perlukan juga makanan dalam bentuk protein. Wow, ada ikan. Maka untuk ikan hidup, ada pula ocean, ada pula samudera. 96% daripada air di dunia ialah air dalam bentuk samudera, dalam bentuk air laut. 96% tanya Azrin, air laut. Maka ikan-ikan berada di situ. Wujud keseimbangan. Tetapi manusia datang merosakkan keseimbangan, itu kita bincang demikian. Maka Allah mencipta segala dan Allah mewujudkan fasawwa keseimbangan. Wallazi qaddara fahada. Dan Allah juga qaddar, menetapkan takdir pada semua benda. Air, H2O, takdir baginya. Oksigen, O2. Ozon, O3. Ada formulanya. Malah alam ini da'i ada dipanggil constants.
Constance ini ada matematik canggih di alam yang tidak berubah-ubah. Jika constance ini, formula matematik di alam ini berubah, hancur semua. Kejadian bermula dari atom. Itu Allah takdirkan. Sehinggalah takdir kita disudut ke syurga, ke neraka dan sebagainya, itu lebih mendalam. Tapi semuanya dengan kun fayakun ditakdirkan begitu. Takdir ini tentang alam yang boleh kita temui, boleh kita mengkaji sains, perlu kita faham. Itu Islam. Allah itu kadarkan semua dan fahada. Allah berikan petunjuk. Inilah da'i sebagai mukadimah tentang kehidupan kita yang saya kaitkan dengan ekosistem yang ada elemen biotik yang hidup dan ada elemen abiotik iaitu yang tidak hidup tapi dia ada, dan gabung jalin antara ini melahirkan sistem canggih. Maka kita kena faham supaya kita tidak merosakkan apa yang Allah telah jadikan dengan cantik sekali. Apa yang Allah telah sawa, jangan kita hancurkan. Daya Azrin. Ya. Baik, terima kasih Dr. Daniel untuk pembukaan itu. Dan betul, benar macam Dr. Daniel sebut tadi, hari ini penonton-penonton akan rasa satu benda yang unik dan juga aneh. Katanya, ini dah macam lari sedikit daripada topik perbincangan Tanyalah Ustaz, kerananya dah lari daripada subjek agama. Tapi kita lupa sebenarnya dalam kita memberikan ihsan dan juga saling menjaga alam sekitar ini juga termasuk dalam adab ataupun satu etika yang ada yang diajarkan oleh baginda Nabi SAW dalam hidup bermasyarakat dan juga hidup dengan alam. Baik, bagaimana kita nak meneliti lagi apa yang kita cuba bawakan pada hari ini berkenaan dengan haiwan dan juga tumbuhan. Selepas ini kita akan bersama untuk perbincangan seterusnya. Terima kasih diucapkan kepada semua penonton. Kita berehat seketika, kembali selepas ini bersama Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Baik, kita bertemu kembali untuk teruskan perbincangan kita untuk haiwan dan tumbuhan, bagaimana menggabung jalin di antara kehidupan kita dan juga mereka. Sedang penonton, sebagai tambahan dan juga mungkin memberikan cetusan semangat kepada penonton-penonton, alam ini Malaysia bakal menentang Thailand untuk perlawanan bola sepak AFF, ya, yang mana malam ini untuk semifinal separuh akhir yang pertama. Jadi mungkin ada yang nak pergi menonton dan juga menyaksikan untuk sama-sama kita memberikan sokongan yang terbaik dan juga saling menjaga mungkin daripada sudut etika kita dan juga jangan membuang sampah merata-rata, kerana itu juga salah satu daripada cara untuk melestarikan alam. Dan mungkin kita boleh kait dengan perbincangan kita pada malam ni, insya-Allah. Baik, okey, kembali pada perbincangan kita yang mana kalau kita imbas kembali dalam sejarah lampau, kalau kita cuba bawa jiwa kita untuk pergi ke sejarah lampau beribu tahun dahulu, kita pergi ke zaman Nabi Nuh alaihi salam. Bagaimana kalau kita lihat bila mana banjir besar tiba, Nabi Nuh alaihi salam membina satu bahtera dari kayu, pohon-pohon, dan juga dalam kelang kabutnya dengan banjir besar, nak diajak masyarakat untuk beriman dan juga ikut Nabi Nuh alaihi salam, maka ada yang menidakkan, hatta keluarga juga ada menidakkan. Maka kalau dilihat di situ, yang ikut Nabi Nuh alaihi salam tidaklah berapa ramai. Jadi kalau hanya beberapa orang sahaja, maka mungkin boleh dibuat satu kapal kecil ataupun bahtera kecil. Tetapi kenapa dibuat yang besar dan dalam masa yang sama memikirkan juga berkenaan dengan haiwan yang bakal dibawa sekali naik di dalam bahtera. Jadi mungkin ada hikmah di sini yang cuba ditunjukkan oleh Nabi Nuh AS. Mungkin kita boleh cungkil, kita boleh ambil, kita keluarkan dan berikan kepada penonton-penonton. Silakan Doktor. Ya, Daya Azrin, satu pemikiran yang bagus, yang tajam. Ia menampakkan pertama Nabi Nuh AS membuat kapal dari kayu kayan. Jadi menampakkan bahawa alam ini Allah berikan kepada kita untuk kita manfaatkan. Apa-apa yang kita manfaatkan secara yang positif, maka gunakanlah pohon-pohon,
mungkin terpaksa menebang pula untuk menghasilkan kayu kayan dan sebagainya, tidak salah demi kemanfaatan. Yang ditegur oleh agama ialah yang melampaui batas. Betul. Berlaku penembangan, penggondolan, hutan, bukit bukau sehingga akhirnya menghasilkan komplikasi pada kehidupan. Itu dilarang. Tapi apa yang Nabi Nuh lakukan, suatu yang baik alaihi salatu wassalam. Kemudian dai sebutkan tentang haiwan-haiwan dibawa sekali. Ya. Ini menampakkan bahawa hubungan manusia bukan sekadar hubungan sesama manusia. Allah nak mendidik kita dalam penceritaan yang benar itu bahawa hubungan manusia bukan sekadar manusia sesama manusia, juga manusia dengan alam, juga manusia dengan haiwan. Sebab pertama, haiwan ini penting bagi manusia, rapat dengan manusia sebab protein. Kita nak mengambil manfaat daripada dagingnya untuk kesihatan kita. Betul. Protein. Dan yang keduanya, haiwan ini memang kita perlukan untuk menyempurnakan kehidupan. Kita boleh hidup tanpa haiwan, tapi tidak sempurna. Kita perlukan haiwan untuk membantu kita. Contoh, untuk musafir dengan cepat. Zaman dahulu, gunakan kuda. Maka untuk itu, kita perlukan haiwan. Juga dalam hal-hal yang lain, kita perlukan haiwan untuk membantu kita dalam hal-hal kehidupan. Jadi, Masya Allah, ini mungkin antara perkara hikmahnya yang menampakkan pada kita bahawa kita ini kena hidup dengan baik dengan alam, termasuk dengan haiwan-haiwan. InsyaAllah, Da'i. InsyaAllah. Ya. Baik, itu dia hikmah yang tersembunyi dan cuba kita bawakan kepada penonton-penonton kenapa Nabi Nuh alaihi salam dalam banyak perkara difikirkan juga berkenaan dengan haiwan untuk dibawa sekali dan dibawa menggunakan tumbuh-tumbuhan. Baik. Kita ada soalan pertama di Facebook dari sahabat kita dari Hanawan Cik. Katanya, Assalamualaikum. Ada dua soalan yang saya dapat lihat di sini. Yang pertama katanya, soalan saya, apakah hubung kait flora dan fauna yang terdapat di dalam Al-Quran dan hadis tentang akidah dan juga alam dengan alam dan tumbuh-tumbuhan? Soalan yang kedua, apakah hukum membakar tumbuhan yang masih hidup dan adab-adab untuk menebang pokok-pokok besar yang mengganggu laluan untuk elak kemudaratan kepada penduduk setempat? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih katanya. Terima kasih juga sahabat kita Hanawan Cik untuk soalan ini. Hubung kait dan juga adab dalam menebangnya. Silakan Doktor. Ya. Mungkin Da'i Azrin untuk menjawabnya, kita boleh mengangkat Al-Quran juga dari surah nombor 30. Ya. Surah Ar-Rum ayat 41. Baik. Ini bila kita sebutkan tentang alam dan kerosakan alam, Da'i, ini ayat yang biasa akan kita angkatlah. Iaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Zaharal fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas." Al-ayah. Telah zahir, telah berlaku fasad. Fasad ini ulama tafsirkannya sebagai kerosakan, kehancuran. Berlaku kehancuran di mana Al-Quran menyebutkannya sebagai fil barri wal bahr. Bar di darat, bah di laut. Ini Allah sebut. Dan sekarang dengan nyata, dengan jelas, Da'i, kita nampak kerosakan berlaku di daratan dan juga di lautan. Bima kasabat aydin nas. Kerana siapa? Bukan sebab gajah, bukan sebab harimau, tetapi aydin nas. Nas. Disebabkan tangan-tangan nas. Nas ini manusia seperti kita. Manusia ini merupakan khalifah. Tiba-tiba khalifah ini tidak tahu kerja yang sepatutnya dia kerjakan berkaitan dengan penjagaan kelestarian alam ini. Nak jadikan alam lestari, dia tidak begitu faham. Maka berlaku kerosakan. Maka liyudhikahum ba'dalladhi amilu. Kesan daripada apa yang dia buat itu, kata Allah, liyudhikahum. Allah kenakan kepada mereka balasan tindak balas negatif bima amilu. Kesan daripada perbuatan mereka yang tidak bagus itu, Allah kenakan musibah bala kesan daripada apa yang mereka buat itu. La'allahum yarji'un. Semoga dengan balasan yang menimpa itu, mereka akan sedar dan kembali kepada
kebaikan dan kebenaran. Maka ini kita angkat, dan sekaligus soalan tadi berkaitan apa kaitan penjagaan flora dan fauna ini dengan akidah. Itulah akidahnya, bahawa Al-Quran menyelar manusia yang merosakkan alam, maka kita nak patuh peringatan Al-Quran. Itu akidahnya. Kita nak patuh peringatan Quran supaya kita tidak menzahirkan, mendatangkan fasad. Itu kehendak Al-Quran. Kita beriman dengan Al-Quran. Akidah kita berkait dengan Al-Quran. Maka kita nak patuh peringatan Al-Quran supaya kita, manusia, tidak mendatangkan fasad di muka bumi. Kemudian kita melihat juga membakar tumbuh-tumbuhan. Membakar tumbuh-tumbuhan dengan peraturan yang ada bukan dilarang sama sekali. Kadang-kala ada keperluan. Betul. Kita membakar dan sebagainya secara yang tidak melampau. Okey. Tapi yang penting sekarang ialah apa-apa yang kita buat itu, kita kena faham, jangan dilakukan secara melampau. Kadang-kala da'i, benda itu diizinkan. Tapi bila kita buat secara melampau, itu yang tak diizinkan. Contoh makan. Wakulu wasyrabu. Allah kata makan dan minumlah. Tapi tengok apa yang Allah tambah. Wala tusrifu. Yang tambah itu ramai lupa. Dia kata kulu. Makan. Kul. Isyrab. Kata orang Arab kan. Makan, minum. Dia lupa tambahan. Allah tambah. Tuan-tuan dan puan-puan. Wala tusrifu. Sila makan, sila minum. Tapi jangan melampau. Jangan melampau, ini klausul penting dalam hidup. Begitulah dalam semua hal. Dalam kita nak potong, nak tebang pohon-pohon, boleh untuk kemanfaatan, tapi jangan melampau. Boleh terpaksa membakar, tapi jangan berlaku pembakaran sehingga akhirnya merosakkan, artinya gunung ganang, merosakkan bukit bukau dan pohon-pohon yang berada di situ. Ini dia yang berkaitan dengan fasad yang Quran kata jangan buat, dan kita beriman, berakidah dengan Al-Quran, kita nak patuh peringatan itu, da'i, insya-Allah. Boleh silakan menebang, membakar dan sebagainya, tetapi jangan berlebihan sehingga mendatangkan kemudaratan kepada semua. Baik, sedang penonton keluarga besar Tanyalah Ustaz, berehat seketika, kembali selepas ini bersama Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Baik, terima kasih diucapkan kepada semua penonton yang terus setia bersama dengan kita pada pagi Sabtu ini. Sedar tak sedar sudah 7 hari kita berada dalam tahun baru 2023. Semoga ada azam baru, ada semangat baru dan ada cita-cita dan matlamat yang baru. 7 hari dalam tahun baru 2023. Dan pada hari ke-7 ini kita bincangkan berkenaan dengan topik haiwan dan tumbuhan yang cuba kita lontarkan pada pagi ini, dan saya nak maklumkan kepada penonton-penonton, talian panggilan sudah pun dibuka dan kita pun sudah ada pemanggil di talian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Da'i Azrin dan Datuk Dr. Diania Zainal Abidin. Saya Omar Abdul Majid dari Felda Cini Timur 3, Pekan Faham. Assalamualaikum Datuk dan Da'i. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya Tuan Omar, silakan soalannya. Harap beginilah. Alhamdulillah. Corona orangnya dah pagi ini. Alhamdulillah. Jadi soalan saya macam ni Datuk. Datuk, kita sedia maklum haiwan dan tumbuh-tumbuhan juga makhluk Allah Datuk. Jadi soalan saya begini Datuk. Kita ni kadang-kadang minda kita di kelas yang pertama, kita tak nafikan minda kita semua di kelas yang pertama, high class, minda yang tinggi Datuk. Tapi tak seimbang dengan mentaliti Datuk. Contoh yang saya beri, kalau sekiranya ada satu program yang besar-besar Datuk selepas program apa akan jadi, sampah akan jadi macam lautan sampah. Jadi mentaliti kita tidak seimbang. Soalan saya Datuk, apabila minda kita di kelas pertama tidak seimbang dengan mentaliti kita, apakah Islam menekankan di segi minda dan mentaliti ini perlu seimbang atau bagaimana? Contoh, apabila sampah dibuang ke dalam sungai, ada kadang-kadang tumpahan asid dan sebagainya dibuang ke sungai dan melibatkan ikan-ikan akan mati, tumbuh-tumbuhan juga akan mati. Jadi apakah Islam, garis panduan yang Islam tentukan antara minda dan mentaliti itu perlu seimbang atau bagaimana? Maju di segi minda saja tapi mundur di segi mentaliti. Itu soalan saya Datuk.
Dan Dai, terima kasih banyak Datuk dan Dai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Tuan Omar untuk soalan itu. Saya yang mendengar soalan itu, Doktor, saya rasa macam ada satu panahan yang terus kena pada setiap lapisan hati. Ya. Sebab minda kelas pertama tapi mentalitinya tidak selaras ataupun tidak selari dengan minda kelas pertama itu. Seperti mana contoh yang diberikan sebentar tadi. Jadi mungkin komen dari Doktor, silakan. Ya, bagus soalan Encik Omar tadi kan. Ya, kadang-kadang kita melihat sebuah negara itu amat maju dengan kota kosmopolitan, dengan bangunan-bangunan pencakar langit yang begitu tinggi menjulang di atas, tetapi manusia yang berjalan di celah-celah pencakar langit, otaknya, cara fikirnya kelas bawah, kelas ketiga. Maka bercambahlah kotoran di lantai, makan, buang sana sini. Saya pernah melihat, maaf cakap, sebab saya melihat, kena cerita. Seorang pakai ketayap, hisap rokok, buka cermin kereta, buang begitu saja. Kita terkejut. Sebab tak dididik demikian. Subhanallah. Tapi di segi luaran nampak okey, macam warak. Tapi perbuatan itu tak nampak waraknya. Nampak tak islamik langsung. Sama juga dengan sahabat saya yang mu'alaf, baru masuk Islam, pergi buat umrah, pergi ziarah Gua Hira. Masya Allah, nak ingatkan kembali perjuangan Nabi SAW. Ketika berjalan menuju Gua Hira itu, sampah sarap penuh di jalanan, termasuk di tepi-tepi Gua Hira. Dia terkejut. These are done by Muslims. Dari situ dia seolah-olah macam termenung. Apa dia ajaran Islam? Inikah perangai orang Islam? Huduh. Dengan kotorannya. Maka macam soalan Cik Omar tadilah. Inilah mentalitinya nak kita buang. Agama bukan sekadar Allahu Akbar semayang. Itu bagus. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Itu bagus. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Itu bagus. Buang sampah tidak bagus. Isap rokok tidak bagus. Buang puntung rokok di luar sana juga tidak bagus. Ini kita kena faham bagus dan tak bagus. Bagus dan tak bagus yang agama ingat, yang agama suruh kita ingat. Maka mari kita balik pada sebuah hadis. Hadis muttafaqun alaih dan yang Azrin yang disepakati kesohihannya oleh Bukhari dan Muslim. Nabi SAW menyebutkan iman ini ada 70 lebih ataupun 60 lebih cabang-cabangnya. Iman. Iman ada cabang-cabangnya. Dalam hadis ini disebutkan 70 lebih ataupun 60 lebih cabang ataupun ranting-rantingnya. Yang paling tinggi bab iman kata Nabi ialah la ilaha illallah. Itu paling tinggi. Dan yang paling bawah tapi masih berkaitan dengan iman, apa dia? Membuang kotoran di jalanan. Dan haya, perasaan malu sebahagian daripada iman. Itu lebih kurang mafhum hadis Bukhari Muslim. Paling tinggi iman, akidah, itu ya mudah kita faham. Tapi membuang kotoran di jalanan, itu kata Nabi iman paling bawah, tapi masih lagi sebahagian daripada iman. Ini ada berkaitan dengan perbincangan kita yang Cik Omar soalkan tadi. Iaitu kotoran kita buang, kita tidak semuakan alam dengan sampah sarap. Itu juga membuang kotoran di dalam alam kita. Membuang kotoran di jalanan. Ada kacanya, ada sesuatu yang memudaratkan, kita ambil, kita buang supaya tak terkena pada sahabat-sahabat, pada orang lain, termasuk pada haiwan. Cara umumnya juga ia bermaksud daripada iman juga kita tidak merosakkan alam, tidak mengotorkan alam. Ya, dari mafhum hadis itu memberi suatu tanggapan kepada kita bahawa apa-apa yang mendatangkan kerosakan, mendatangkan kekotoran, kotor ni pun merosakkan. Dia boleh menyemai bakteria yang akhirnya mendatang kerosakan pada kita, dan bakteria itu kita tak nampak dengan mata kasar, tapi dia ada kesan daripada kekotoran hasil daripada apa yang kita buang itu. Maka ia sebahagian daripada iman, membuang kotoran, membuang sesuatu yang merosakkan daripada tempat hidup kita. Itu berkaitan dengan akidah. Itu berkaitan dengan agama. Sebab itu
bila kita sebut agama, kita ambil kalimat lebih besar ialah akhlak. Kita berakhlak. Jadi bila kita buang sampah sarap di sana sini, dia berkaitan dengan perangai kita yang agak tidak baik. Baik. Wow, satu tamparan hebat daripada jawapan doktor berikan sebentar tadi kepada kita. Yang mana baik, yang mana tak baik dapat dibezakan dengan akal yang sihat, tetapi mereka yang nampak satu benda yang baik tetapi tidak dikerjakan, yang tidak baik itu yang cuba dilaksanakan kerap dalam kehidupan, fikirkan kembali akal kita sihat ataupun tidak. Baik. Kita ada soalan di Facebook dari sahabat kita Mas Niza. Katanya, Assalamualaikum. Soalan saya, adakah semua tumbuhan dan haiwan juga sentiasa bertasbih dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala? Itu soalannya. Terima kasih sahabat kita Mas Niza untuk soalan ini. Jadi kita tanyakan kepada doktor, benarkah sentiasa bertasbih, berzikir pada Allah? Silakan. Ya, jawapannya yang ringkas, benar. Sabbahalillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Al-ayah. Bertasbih kepada Allah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dalam ayat lain Allah sebutkan bahawa tetapi kamu tidak memahami tasbih itu. Jadi menampakkan alam ini dia sebenarnya nampak seperti tidak hidup. Tapi sebenarnya alam selain daripada kita ini kita nampak seperti tidak hidup, tapi sebenarnya dia hidup. Dia bertasbih, tapi dengan tasbih yang Allah takdirkan baginya. Seperti yang kita sebutkan dari surah nombor 87 tadi, surah Al-A'la, faqaddara, dia mengkadarkan fahada, allazi qaddara fahada. Maka Allah mengkadarkan sesuatu dan Allah berikan petunjuk pada sesuatu, takdir bagi alam, dia ada tasbihnya. Maka itu benar. Maka kita pun ada tasbih kita. Maka bergabung tasbih kita dengan tasbih alam dan akhirnya tasbih kita kepada Allah bukan sekadar subhanallah, 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 subhanallah. Tasbih kita kepada Allah juga mengagungkan syariat, ajaran yang sampai kepada kita daripada Allah dengan perantaraan Nabi Muhammad SAW. Tasbih kita kepada Allah ialah mengagungkan syariat yang sampai, termasuk dalam bab adab dan akhlak dengan alam yang telah kita sebutkan tadi. Itu juga satu bentuk tasbih da'i, insya-Allah. Sentiasa bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi dengan cara yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kita ada pemanggil di talian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Ya tuan, siapa di sana? Saya Haji Tukinon. Oh, Tuan Haji Tukinon. Salih daripada Sekolah Johor ya. Ya tuan, silakan soalan tuan. Baik, Dr. Zainal dan Dai Azrin. Soalan saya gini, Ustaz dan Dai. Tajuk ni cantik, iaitu tumbuh-tumbuhan dan haiwan. Jadi saya nak minta pandangan Ustaz atau Dai. Tumbuh-tumbuhan adalah milik Allah dan ia adalah satu daripada maknanya penjagaan daripada Allah. Adakah boleh ke ataupun akhlak yang macam mana kita nak menebang ataupun hamba-hamba Allah nak menebang, mengambil dan memusnahkannya? Adakah perlu minta izin ke ataupun sembrono saja, tak ada apa-apa, langgar sana langgar sini, jadi macam kurang ajarlah. Jadi nak minta pandangan Ustaz, bolehkah kita berbuat demikian sebab itu adalah harta ataupun milik Allah Subhanahu wa taala? Itu saja soalannya ya. Terima kasih banyak-banyak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Tuan Haji Tukinon untuk soalan ini. Nak menebang tetapi perlukan minta izin terlebih dahulu katanya sebagai adab. Tapi minta izin kepada siapa? Ya. Silakan doktor. Ya, pergi pada pohon. Contohnya saya lakonkan, saya buat drama sedikit. Pergi pada pohon, wahai pohon, hamba nak potongmu. Izin ataupun tidak? Tunggu jawapan. Tiada jawapan, bawa balik kapak, tak potong. Saya buat lawak sedikit. Ataupun tunggu jawapan. Boleh. Maka juga tak ada dipotong. Lagi cabut lari ya, Dai. Jadi izin ini adalah disuluh oleh syariat. Faham? Ataupun tidak diizinkan, disuluh oleh syariat. Baik. Kita pergi pada sains sedikit. Pemotongan bukit buka, pemotongan alam, pohon-pohon di hutan-hutan. Setahun Dai yang digondolkan daripada alam ini dalam bentuk penebangan pohon-pohon yang digondolkan lebih kurang 18.7 juta ekar setiap tahun. Subhanallah. Banyak.
penebangan pohon di hutan. Apatah lagi hutan yang disebutkan dalam bahasa Inggerisnya rainforest. Hutan hujan. 18.7 million acres juta. 18.7 juta ekar pohon di hutan ditebang setiap tahun. Yang bermaksud bahawa lebih kurang 28 padang bola yang dipenuhi oleh pohon-pohon dipotong dalam masa 1 minit. Itu maksudnya, lagi mudah faham. Pohon sebesar kawasan 28 padang bola sepak digondolkan, dipotong dalam masa 1 minit, dalam masa 1 minit. Kesannya apa? Nak jawab tadi kena faham sains sikit. Agama ni kadang-kadang perlukan sains, Da'i. Betul. Baru kita nampak, kena faham sains sikit. Kesannya apa? Pohon-pohon ini ketika kita potong, hutan-hutan ini kita gondolkan, sedangkan pohon-pohon ini bertasbih kepada Allah dengan caranya, dan antara perkara yang pohon-pohon ini sumbangkan kepada kita, kita lupa sumbangan pohon. Kita patut berterima kasih. Berterima kasih dengan menjaganya. Bukan thank you. Berterima kasih dengan menjaganya. Pohon-pohon ini mengeluarkan untuk disumbangkan kepada alam dan kepada kita. Apa dia? Pohon-pohon ini mengeluarkan oksigen. Dan pohon-pohon ini menyerap karbon dioksida. Dan karbon dioksida ini dipanggil sebagai greenhouse gases. Rumah hijau. Gas rumah hijau. Gas rumah hijau. Gas rumah hijau ini seperti karbon dioksida, dia menyerap haba yang mendatangkan kepanasan. Dia menyerap haba, karbon dioksida, dia menyerap haba yang menyebabkan panas meningkat. Jadi pohon-pohon dia menyerap karbon dioksida yang menyebabkan karbon dioksida itu tidak banyak di alam, jadi tidak menyerap panas dari alam. Sebab jika gas karbon dioksida banyak di udara, akhirnya yang banyak di udara itu dia menyerap panas, suhu alam naik, padah menimpa kita. Maka pohon membantu kita supaya karbon dioksida tidak banyak di udara sana, jadi kepanasan terkawal dengan itu. Dan karbon dioksida itu tidak banyak di udara, siapa yang mengambilnya? Pohon-pohon. Bila pohon-pohon kita tebang, pohon-pohon yang menghirup karbon dioksida itu semakin berkurangan. Maka karbon dioksida penuh, memenuhi angkasa. Asalnya karbon dioksida dalam udara kita berapa? 0.04% saja. Tapi dalam masa beberapa abad ini, sejak abad ke-18, bila berlaku revolusi industri, kata saintis, alam semakin kotor. Bila berlaku Industrial Revolution abad 18, alam semakin kotor. Maka akhirnya karbon dioksida bercambah di udara, dia serap kepanasan, suhu naik. Bila suhu naik, antara apa yang akan jadi, apa dia? Bongkah ais di Greenland, Northern Hemisphere, di kutub utara. Bongkah ais yang keluasannya begitu besar di Greenland akhirnya mencair. Bila ia mencair sebab suhu naik, akhirnya air laut semakin tinggi. Boleh meningkat sehingga 5 ke 6 meter. Sebab itu dijangkakan tidak berapa lama lagi kesan air laut naik ini, kota-kota besar yang kita kenali mungkin akan hilang dari peta dunia. Seperti Mumbai, New York, Tokyo, Dhaka dan sebagainya akan tenggelam. Kesan tangan-tangan manusia da'i. Allahu Akbar. Baik. Kesan dari tangan-tangan manusia kita ambil dan kita kaitkan dengan Al-Quran dan kita lihat apa terjadi pada hari ini. Itulah yang kita maksudkan kenapa perlu menjaga kelestarian di antara flora dan juga fauna. Kita berjeda seketika, kembali selepas ini bersama Tanyalah Ustaz. Biar tahu, jangan keliru, jangan ke mana-mana.
kembali untuk teruskan perbincangan kita pada pagi ini. Dan sebelum kita ambil soalan di Facebook, satu soalan saya ingin lontarkan untuk diri saya dan juga untuk anda semua. Soalannya mudah. Kenapa haiwan bertindak ganas kepada kita, dan juga kenapa ada tumbuh-tumbuhan yang kita sedar mungkin berlaku sedikit bencana alam, pokok menimpa rumah, ataupun kita tengah berlalu di atas jalan, tiba-tiba kita terlanggar pokok ataupun pokok menimpa kita. Jadi mungkinkah itu sekadar kebetulan ataupun kerana kita dahulu yang melakukan kerosakan kepada mereka dan mereka membalas dalam keadaan seperti itu? Mungkin ada logiknya dan mungkin ada kesannya. Mungkin kita boleh lihat dan kita akan rungkai satu persatu jawapan untuk dua persoalan itu tadi. Baik. Soalan di Facebook dari sahabat kita, Kata Jiwa. Mungkin itu nama penanya, Kata Jiwa, nama Facebooknya. Katanya, Assalamualaikum. Ada 3 poin penting di situ. Yang pertama, katanya bagaimana kehendak kemajuan teknologi itu sendiri dengan pembinaan kilang, perlepasan asap kimia, gas karbon dari kenderaan tanpa had telah mengganggu alam sekitar. Dan hujan yang turun dipenuhi asid. Tidak lagi sihat, telah mengganggu ekosistem alam. Berlaku banjir, kemarau dan sebagainya. Sisa bahan toksik dilepaskan ke sungai dan menuju ke laut telah memusnahkan hidupan laut itu sendiri. Dan katanya yang ketiga, apakah semua ini boleh dikaitkan dengan ramalan tentang dunia akan mengalami krisis kelaparan dan dunia semakin tenat? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih. Terima kasih juga Kata Jiwa untuk soalan ini. Silakan Doktor. Ya, terima kasih Dayang Azrin. Saya nak komen sedikit kenyataan baik oleh Da'i tadi tentang haiwan-haiwan dia keluar. Kadang-kadang gajah-gajah keluar mengganggu kehidupan kita. Padahal tempat kita bukan di taman-taman yang mana manusia hidup. Bukan tempatnya di hutan. Dia. Tapi dia keluar. Memang ada dokumentasi. Ya. Ada dokumentasi tentang manusia dan haiwan. Dan berlaku di India dan sebagainya, yang mana haiwan-haiwan seperti gajah dia keluar dari tempat penginapan dia, mengganggu kehidupan manusia. Dia keluar dari kehidupan dia, dia ganggu kehidupan kita. Saya saja ke dia nak keluar. Saintis mengkaji, rupa-rupanya antara perkara yang didokumentasikan ialah ia disebabkan penggondolan tempat tinggal dia itu, penggondolan hutan. Kita telah mengganggu tempat hidup dia, tempat tinggal gajah-gajah dan haiwan ini, dan menyebabkan akhirnya dia terpaksa keluar. Sebab tempat tinggalnya telah dicerobohi. Ini telah pun didokumentasikan. Jadi manusia ini kalau kita sebut tentang adab, seolah-olahnya tidak beradab. Walaupun di masjid, Allah, Masya Allah. Tapi di luar sana tidak beradab. Kita ganggu makhluk Allah yang lain. Ini kalau tindakan kita sudah melampau, bukan tidak boleh menggunakan alam. Ini komen yang baik dari Da'i, saya sambut sedikit. Kita jawab satu persatu. Bahagian pertama soalan tentang pembinaan dan sebagainya. Pembangunan. Hari ini kalimat yang agak seperti magis. Pembangunan. Demi pembangunan. Apa salahnya demi pembangunan? Kadang-kadang menteri bercakap begitu, penolong menteri bercakap begitu, pengarah bercakap begitu. Tapi kita nak kata, wahai pak-pak menteri, wahai orang-orang besar, pembangunan silakan. Tapi yang menjadi masalah bila pembangunan itu tidak seimbang. Tidak mengambil kira alam. Tidak mengambil kira kerosakan akan datang yang bakal menimpa dan berlaku kepada alam. Dan bila alam rosak, kita sakit. Jadi, ya, ini ialah peringatan pada pemimpin dan pada kita juga. Semua kena mengambil peringatan ini. Sebab itu disebut tentang banjir dan kemarau. Antara sebabnya apa dia macam banjir kilat. Saintis, pakar-pakar mengkaji. Antara sebabnya ialah pohon-pohon ini, Da'i, apa fungsi dia? Pohon-pohon ini. Pohon-pohon yang tinggi, yang memakan bertahun-tahun untuk membesar dan meninggi. Antara kebaikan pohon ini, pertama, akar dia. Akar dia memantapkan soil, memantapkan tanah. Dia macam mencengkam tanah. Jadi menyebabkan tanah tidak runtuh. Tetapi bila kita dengan ganas menggondolkan hutan-hutan, apatah lagi
menggondolkan, menebang pohon-pohon di Bukit Bukau. Akhirnya pohon yang mana dengan kewujudannya mengukuhkan kedudukan tanah, artinya bila kita potong pohon-pohon itu, tanah sudah tidak ada yang mengukuhkannya. Maka berlakulah tanah runtuh. Balanya kita lah dapat. Ini satu. Kemudian pohon juga dia ada akar, dan akar itu dia menyerap air. Dia menyerap air. Bila dia menyerap air, air itu dipulangkan ke udara dalam bentuk water vapors. Water vapors dalam bahasa Melayu ni wap air. Dan dari situ turun hujan. Tapi bila kita tebang cara melampau pohon-pohon ini, maka wap air yang disumbangkan pohon ke udara itu mengurang. Akhirnya cuaca naik. Berlakulah apa disebutkan tadi, kemarau. Air yang diserap itu menyebabkan banjir tidak berlaku. Tapi pohon-pohon kita tebang. Tiada pohon untuk menyerap air. Air turun kepada kehidupan manusia. Berlakulah banjir kilat. Jadi banjir kilat, kemarau yang berulang dan berulang di dunia. Dan begitulah seterusnya tanah runtuh. Macam Allah sebut. Kerana tangan-tangan manusia. Termasuk di Malaysia. Bila kita buat halakah dulu, ada laporan UN. Saya nak sebutkan juga tentang Malaysia ini. Laporan UN. Dari tahun 1990 hingga tahun 2010, UN melaporkan antara negara yang paling pesat penebangan hutan-hutannya ialah Malaysia. Sebab itu kita harap kerajaan yang baru ini di samping menyebut tentang pembangunan, ya kita mahu pembangunan, rakyat mahu, kita mahu, saya mahu. Tapi tolonglah, janganlah tidak beradab dengan hutan, dengan alam, sehingga kita rakus serakus-rakusnya demi pembangunan dan akhirnya kita yang musnah. Itu soalan pertama. Soalan kedua tentang bahan toksik yang dibuang ke sungai, ke laut. Ya, ini juga perbuatan tangan-tangan manusia. Bahan toksik itu dia asalnya tidak toksik, tapi kita jadikan dia toksik. Contohnya antara punca berlakunya peningkatan gas rumah hijau. Tadi kita sebutkan karbon dioksida. Gas rumah hijau seperti karbon dioksida, dia serapkan haba panas itu dan menyebabkan suhu naik. Boleh menyebabkan akhirnya kecairan bongkar ais di Greenland, menyebabkan air laut naik. Sebab suhu panas. Suhu panas antara puncanya gas rumah hijau meningkat. Antaranya meningkatnya karbon dioksida yang menyerap haba panas. Antara gas rumah hijau yang lain ialah methane dan nitrous oxide. Dan ia datang dari mana? Daripada penternakan. Dibuang begitu saja kotoran-kotoran, kesannya berlaku interaksi dan akhirnya keluarlah gas methane, nitrous oxide, maka dia naik ke udara, memenuhi angkasa raya dan kesannya dia menyerap haba panas, suhu semakin meningkat. Udara kita ini sudah ada methane, sudah ada karbon dioksida yang dipanggil natural greenhouse gases, secara natural, secara tabii. Kita tambah di atas tabii itu dengan tambahan-tambahan yang luar biasa sehingga akhirnya rosak alam, tidak seimbang lagi. Maka berlakulah akhirnya apa yang berlaku, iaitu contoh yang agak ketara ialah di sungai-sungai bila kita buat tanam-tanaman, kebun-kebun, apa yang sering kita guna pakai? Baja-baja. Baja-baja ini dia ada bahan nitrites dan fosfat. Bahan-bahan ini akhirnya tak dikawal, tak dijaga dengan baik, maka akhirnya hujan turun, bahan-bahan nitrat dan juga fosfat ini akhirnya masuk ke sungai. Kesan daripada itulah akhirnya dalam bahasa mudah ikan-ikan mati. Ikan-ikan yang di sungai itu mati. Kemudian di laut pula kita buang plastik. Plastik. Plastik telah memusnahkan ikan-ikan yang begitu banyak. Maka ikan di sungai mati sebab tangan manusia. Ikan di laut mati sebab tangan manusia. Hutan kita tebang. 70% haiwan berada di hutan. 70% haiwan yang kita kenal ada di hutan. Hutan kita tebang. Dia lari keluar. Kita bunuh dia. Hancur.
Ya Allah, apa berjadi pada manusia ini? Sebab itu Quran peringatkan dalam surah Ar-Rum ayat 41, surah 30, jadinya fasad di lautan dan juga di daratan kerana tangan-tangan manusia. Jadi ini kita cerita berulang-ulang kali. Semoga tuan-tuan dan puan-puan tak bosan dengan ulang-ulangan Dr. Daniel ini, sebab nak beri kita faham. Ini juga agama. Ini juga sebahagian daripada agama. Agama bukan sekadar tasbih di tangan, kemudian buang pontong rokok dari tangan yang sama. No. Agama ialah tasbih, zikir, solat dan beradab dengan alam. Tidak mengotorkan alam. Sampah-sampah kita masukkan dalam tong sampah yang dikhaskan. Bukan kita buang di tepi tong sampah. Tong sampah tak ada apa sampah dalam dia. Sebab kita nampak bukan tong sampah, tepi tong sampah. Bukan begitu. Bukan pergi gua Hira. Subhanallah, ya Rasulullah syahadunya. Tapi buang sampah yang tak diajar Nabi. Tapi Allahumma salli ala Muhammad, kemudian tak ikut Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Allahumma salli ala Muhammad, kemudian tak ikut Nabi Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad, tak ikut Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Apakah semua ini boleh dikaitkan dengan ramalan tentang dunia akan mengalami krisis kelaparan dan dunia semakin tenat? Cukuplah dengan satu kajian. Kalau manusia berperangai seperti ini, kata pengkaji-pengkaji, berkemungkinan besar pada tahun 2050 dunia akan menjadi padang pasir. 2050. Saya terdiam dengar tu. Sebab 2050 bukanlah satu tempoh jangka masa yang lama, akan mengalami satu krisis kelaparan dan dunia tenat juga akan menjadi padang pasir. Ya. Kata doktor sebentar tadi, yang mana kerana tangan-tangan manusia yang mana jahat, dahsyat dan juga saling merosakkan di antara satu sama lain. Betul, kata doktor sebentar tadi, apabila manusia itu saling tidak menjaga apa yang ada di sekelilingnya, maka semua itu akan hilang, lesap dan juga akan membalas kembali kepada apa yang telah dilakukan kepada mereka. Itu yang patut perhatikan. Ya, doktor. Ya. Maaf ya, saya ganggu. Ini yang saya tulis rumusan pakar. Ya, silakan. Earth will start becoming a desert by 2050 if global warming isn't stopped, study says. Yang saya sebutkan tadi. Kalau ini semua berterusan 2050, Earth will become a desert. Habis. Jadi padang pasir. Gurun padang pasir. Baik, itu dia yang mana sedikit demi sedikit doktor berikan kepada kita untuk mengejutkan hati kita yang sedang lena pada ketika ini, membangkitkan fikiran kita yang sedang terduduk pada ketika ini supaya faham ada kepentingannya haiwan dan juga tumbuhan. Baik, sudah penonton, kita berakhir di sini dahulu di TV3, sambungan 30 minit di TV9. Teruskan menonton Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Bertemu kembali untuk meneruskan perbincangan kita. Kembali duduk di meja perbincangan untuk kita ambil soalan-soalan dari penonton-penonton dan kita berikan pencerahan-pencerahan topik pada hari ini, haiwan dan tumbuh-tumbuhan. Baik. Saya sebelum nak ambil soalan di Facebook ni, saya tadi ada sebut sedikit kepada doktor, saya nak cuba bawa satu bait-bait lirik lagu. Saya tidak nyanyikan, tapi saya bacakan bait lirik lagunya yang mana diterbitkan pada tahun 1996, satu tahun yang keramat juga pada diri saya, 1996, dan juga tajuknya adalah Berita Untuk Kawan, nyanyian hebat dan juga menusuk kalbu dari Ebit G.A.D ataupun sebutan namanya Ebit G.A.D ataupun Ebit G.A, seorang penyanyi dari negara seberang iaitu Indonesia. Yang mana kalau kita lihat baitnya lebih kurang macam ini ya, dan kita cuba lihat apa kaitannya dengan perbincangan kita pada hari ini. Saya tak bacakan penuh, tapi saya ambil pada bahagian tengah sebelum chorusnya. Baik. Dia menyebutkan di sini, katanya,
Sesampainya di laut, kan ku kabarkan kepada semua, kepada karang, kepada ombak dan kepada matahari. Barangkali di sana ada jawabnya, mengapa di tanahku terjadi bencana? Mungkinkah Tuhan mulai bosan melihat tingkah kita yang selalu salah dan bangga dengan dosa-dosa? Atau alam mulai enggan bersahabat dengan kita? Coba kita bertanya pada rumput yang bergoyang. Jadi sekali lagi saya sebutkan, yang cuba kita bawakan adalah pada bait, atau alam mulai enggan bersahabat dengan kita, coba kita bertanya pada rumput yang bergoyang. Tajuknya Berita untuk Kawan, terbit pada tahun 1996, nyanyian Abid G8 ataupun Abid GAD. Baik, Doktor. Ya. Daripada bait tadi, kalau kita tengok, terjadinya bencana, Tuhan mulai bosan melihat tingkah kita, alam pun dah tak nak berkawan dengan kita. Adakah ini boleh kita kaitkan dengan perbincangan kita pada hari ini, yang mana kenapa Tuhan mula bosan dengan kita dan juga alam dah tak nak lagi berkawan dengan kita? Hasilnya timbul bencana. Silakan. Ya, alam enggak berkawan dengan kita. Ya. Disebabkan kita sudah menyebabkan alam itu memarahi kita. Aduh. Disebabkan tindakan kita telah merosakkan dia. Disebab perbuatan kita telah menggelapkan alam yang nyata. Disebab kita sudah curang dengan tindak tanduk kita terhadap dia. Maka dia bosan berkawan dengan kita. Maka mungkin juga kesan dari itu dia memusuhi kita. Betul. Dan mendatangkan peluru-peluru yang menghancurkan hidup kita. Dengan kepanasannya, dengan banjir kilatnya, dengan kemaraunya, dengan taufan-taufannya bertiupnya, kesan daripada dia memarahi kita. Mengapa alam memarahi kita? Sebab kita tidak beradab dengannya. Salah kita terlebih dahulu. Maka Allah memarahi kita. Sebab Allah menjadikan alam ini untuk kita sebagai khalifah memakmurkannya dan menjaganya dengan baik. Betul. Tapi kita memakmurkannya, itu benar. Tapi tidak menjaganya dengan baik. Maka berlakulah apa yang Allah sebut. Al-fasada. Dan ini juga boleh kita kaitkan dengan kita tidak mengikut sunnah Nabi SAW. Nabi SAW mengatakan menghilangkan kotoran di jalanan itu sebahagian daripada akidah. Kita menambahkan kotoran di jalanan, menambahkan masalah di jalanan. Betul. Nabi SAW mengatakan kalau seseorang itu menanam pohon dan kemudian kesan daripada pohon yang kita tanam ada hasilan seperti buahnya, ada haiwan menjamahnya, ada burung datang menjamahnya, ada manusia menjamahnya. Ini mendatangkan pahala. Tapi kita lupa tentang pohon-pohon ini. Kita merosakkan pohon. Dan begitulah seterusnya. Baik yang bagus, Da'i. Aduh. Dia terbit sudah pun lama, lebih daripada 27 tahun yang lalu. Ya. 1996. Tetapi baiknya itu masih segar untuk kita jadikan sebagai pedoman untuk kehidupan pada hari ini. Sedar, adakah alam sudah bosan dengan melihat tingkah kita yang sering merosakkan tumbuh-tumbuhan dan juga haiwan di sekeliling kita. Baik, kita ada soalan di Facebook dari sahabat kita, Tuan Muhammad Faizal bin Ahmad. Kita lihat soalannya. Katanya, Assalamualaikum. Kebiasaannya orang sangat prihatin pada haiwan namun tidak kisah pun apa pada tumbuhan. Tidak kisah pun pada tumbuhan. Adakah tumbuhan juga ada perasaan dan suka dibelai sama dengan makhluk ciptaan Allah yang lain, Ustaz? Dan soalan kedua, bagaimana pandangan Ustaz seseorang yang suka bercakap dengan tanaman sebagai terapi diri kerana mereka tenang dengan kehijauan tumbuhan? Terima kasih Tuan Muhammad Faizal dan terima kasih juga untuk soalan ini. Saya serahkan kepada doktor untuk dua soalan ini. Silakan. Ya, terima kasih. Orang prihatin pada haiwan tapi tidak pada tumbuh-tumbuhan. Ya. Sebab mungkin haiwan itu dia bernyawa, betul, dia hidup, dia cergas, dinamis seperti kita. Tumbuh-tumbuhan tu nampaknya semacam diam saja, tak kata apa kan. Tapi sebenarnya
dalam konteks mindset, cara fikir orang Islam, semua makhluk Allah ini hendaklah dihormati. Hendaklah kita berikan respect kita. Haiwan kita respect. Sehingga dai sampai ke peringkat nak menyembelih sekalipun. Betul. Tidak boleh secara kejam. Innallaha katabal ihsana ala kulli syai. Hadis sahih. Allah menuntut dalam setiap perkara yang kita buat dengan ihsan. Ini kita angkat kalimat ihsan. Apa saja yang kita buat, kata Nabi alaihi salatu wassalam, buat dengan ihsan. Kemudian diperincikan. Wa idza zabahta, kita ambil satu bahagian hadis. Wa idza zabahta fa ahsinu dzibhah. Bila kamu menyembelih, kata Nabi, zibhah, bila kamu menyembelih, fa ahsinu dzibhah, hendaklah kamu menyembelih dengan ihsan. Begitu sekali. Maka falyuhidda ahadukum syafratahu wal yurih dhabihata, sampai ke ujung hadis. Maka ketika nak menyembelih dengan ihsan, pertama hendaklah ditajamkan pisaunya. Supaya sembelihan tidak menyakitkan makhluk Allah ini. Ya, boleh kita manfaatkan, kita sebutkan tadi, tapi adabnya kita jaga dengan ihsan, dengan cara yang paling baik di sulur syariat. Tajamkan pisau dahulu. Dan hadis lain didatangkan untuk mengatakan ada sahabat ketika menajamkan pisau, ditajamkan pisau depan kambing yang hendak dia sembelih. Nabi tegur, jangan seksa dia. Allahu Akbar, tengok Islam. Jangan tajamkan pisau depan haiwan yang kamu nak sembelih itu menyiksa dia. Bagi tajamkan pisau di tempat lain, jangan di tempat yang dia boleh melihat. Tengok Islam. Sebab itu saya sentiasa kritikal dengan cara kita belajar agama. Kita belajar agama, berselawat Nabi, itu bagus. Kita sama-sama berselawat. Tapi di luar sana tak ikut Nabi SAW. Dalam masjid, selawat Nabi, syahdu. Di luar sana tak ikut Nabi. Apa ini? Kata orang yang baru masuk Islam. Orang bukan Islam lagi lah bertanya, apa itu? Lagi terkejut. Dia kata agama Islam ni comel, cantik. Tapi kamu punya perangai apa tak comel, tak cantik? Malu kita. Maka tajamkan pisau. Dan falyurih dhabihata, dan rehatkan haiwan belum disembelih. Lihatkan dia, bagi dia relax, sembelih. Sembelih pula, Masya Allah, apa yang kita potong? Di leher. Di lehernya kita potong dua benda penting. Orat-orat darah, pembuluh darah, dan saluran pernafasan. Kita sembelih dengan pisau tajam, sembelih. Akhirnya apa? Udara tak masuk. Darah semua keluar, dan akhirnya darah dari otak semua keluar. Dan masa itu, kalau ikut sainsnya, walaupun dia mengelupur, tapi bukan mengelupur sakit. Sebab ketika darah dari otak semuanya dah turun, otaknya tak berfungsi, dia tak sakit. Ihsan. Ihsan. Ini berkait dengan semua perkara dan termasuk tumbuh-tumbuhan. Sekarang kita nak jaga juga tumbuh-tumbuhan. Sebab di samping tumbuh-tumbuhan itu, kita sebutkan tadi sebagai sesuatu yang berkait dengan alam, dengan greenhouse effect, dengan efek rumah hijau dan sebagainya. Tapi tumbuh-tumbuhan ini kita makan. Buah-buahan rata-ratanya ada bahan flavonoids yang bagus untuk otak. Cukuplah saya sebut flavonoids untuk pagi ini. Flavonoids. Satu bahan dalam buah-buahan secara umum yang bagus untuk otak. Dan sayur-sayuran yang ramai anak-anak kita tidak menyukainya, penuh dengan mineral. Sayur hijau ada zat besi, bagus untuk otak. Sekarang kita nak sayang dengan tumbuh-tumbuhan juga, insya-Allah dai. Betul. Ya? Dan soalan kedua katanya suka bercakap dengan tumbuhan sebagai terapi diri. Ada dua jenis manusia ni. Ya. Satu yang betul gila. Dia bercakap dengan pohon sebagai orang gila. Ini kita sebut dari segi ilmiah lah. Tak ada kena-mengena dengan sesiapa. Tapi ada orang yang dia bercakap macam bait tadi. Aku pergi ke lautan, seolah-olah dia bercakap dengan laut, seolah-olah. Itu okey aja. Wahai pohon, kamu makhluk Allah. Wahai pohon, syukur, aku melihat kamu, aku rasa tenang dengan kehijauanmu. Itu tidak apa, itu ada unsur-unsur kesyukuran. Itu okey. Okey je lah ni. Untuk menginsafi diri macam itu tak ada masalah sebenarnya. Tak ada masalah sebagainya. Betul. Baik, terima kasih doktor untuk jawapan itu dan kita ada pemanggil di talian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya tuan, siapa di sana? Ya, saya pada Pulau Pinang. Tuan Ilyas dari Hitam. Ya, betul. Baik, silakan soalan tuan. Ya, saya cuma Datuk Dr. Daniel Abidin. Ya, silakan. Sihat ya. Soalan saya di sini tentang khususnya apakah akibat pembunuhan yang
yang dilakukan ke atas ikan paus di lautan, adakah yang memberi kesan? Saya biasa dengar doktor dulu bercakap tentang ikan paus tu, tapi saya tahu apa nak jelas. Ikan paus dan batu karang yang dihapuskan dengan sewenang-wenangnya hingga kan pupus di lautan itu sendiri. Apakah akibat kepada laut itu sendiri? Dan apakah bencana yang akan timbul? Minta pencerahan dengan lebih lanjut. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Tuan Elia untuk soalan ini. Batu karang dan ikan paus yang dihapuskan dari lautan. Apa kesannya? Sedikit dari doktor, silakan. Ikan paus dihapuskan, malah tindak tanduk manusia untuk menangkap ikan, untuk keperluan hidup, cara umum tiada masalah. Tapi yang lebih saya bimbangi, Da'i, ialah pencemaran air laut yang membunuh ikan. Tanpa perlu kita menangkapnya, dia mati sebelum kita menemuinya. Itu lebih saya bimbangi. Betapa lautan sekarang dipenuhi dengan plastik, kita sebutkan tadi. Kemudian dipenuhi bahan-bahan kimia seperti merkuri, raksa. Sebab itu sebagai doktor, saya suka rangsang kepada pesakit, terutama pesakit-pesakit yang tertentu lah, untuk ambil bahan-bahan yang kaya dengan omega 3. Omega 3, omega 3. Omega 3 ini ada pada ikan-ikan secara umumnya. Ada pada ikan-ikan, ikan tuna, ikan herring, ikan salmon, tenggiri, mackerel, kaya dengan omega 3. Omega 3 ini bagus untuk sistem badan kita secara umum, tapi bagus juga untuk otak. Bagus untuk otak, omega 3. Tapi ada pada ikan. Tapi bila nak menghasilkan tablet ataupun kapsul yang kaya dengan omega 3, maka hendak diambil dari ikan. Maka hari ini saya akan bertanya, okey, you yang menghasilkan ubat yang dikatakan omega 3, you ambil dari ikan di mana? Saya kena bertanya itu. You hasilkan omega 3 dari ikan. Ikan ini you ambil dari laut mana? Pasal apa saya bertanya? Sebab laut sekarang sudah dicemari raksa merkuri. Dan ia akhirnya mencemari ikan yang kita makan. Jadi kita makan ikan yang dalamnya ada raksa merkuri yang merupakan racun. Dan apa-apa yang kita hasilkan dari ikan yang ada merkuri, maka ia sesuatu yang tidak baik. Walaupun omega 3 itu baik, tapi ada bersamanya raksa. Ini lebih saya bimbangi. Plastiknya, raksanya dan sebagainya. Sama juga dengan batu karang. Ini kesan daripada pollution. Kesan daripada pencemaran. Tadi kita kaitkan dengan baja-baja dan seumpamanya yang akhirnya dibiarkan begitu saja, hujan turun, maka akhirnya baja-baja yang berbentuk nitrat dan fosfat mengalir ke sungai. Akhirnya pergi ke lautan. Ini merosakkan batu karang oleh tangan-tangan manusia. Sebab itu kerajaan kena ambil kesempatan. Kita ada buku dasar teknologi hijau. Ini perlu kita patuh betul-betul. Artinya kerajaan kena main peranan. Kerajaan kena main peranan. Kalimat lestari bukan hanya cantik di ucapan menteri-menteri, tapi kena cantik juga dalam pelaksanaan. Dan difahamkan pada kita semua, pada rakyat, tentang apa dia kelestarian. Tidak, kadang-kadang kita sebut lestari, orang dengar kan dalam ucapan, hendaklah alam ini lestari. Dia pun tak faham apa maksud lestari. Kan? Dia pun, tepuk tangan. Lestari. Apa benda lestari? I don't know. Jadi ucapan yang orang tidak faham ni untuk apa? Bagi orang faham. Make it simple. Jadi, baik. Untuk itu, jadi kita fahami satu perkara pada hari ini. Bukan sekadar disebut untuk mencantikkan bahasa, tetapi juga kena cantik pada pelaksanaan untuk melestarikan alam kita yang ada flora dan fauna ini khususnya. Baik, kita berehat seketika sekali lagi. Kembali selepas ini untuk Tanyalah Ustaz. Biar tahu, jangan keliru, jangan ke mana-mana. Kita kembali bersama untuk meneruskan penerbangan kita mencari jawapan-jawapan untuk persoalan-persoalan yang timbul di minda kita pada pagi ini. Dan saya sudah sedia untuk membacakan soalan seterusnya di Facebook dan kita lihat paparannya untuk soalan ini. Katanya dari sahabat kita Nur Asikin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Soalan saya, apakah hukum membunuh haiwan-haiwan yang boleh menyebabkan tanaman kita mati? Adakah dikira zalim terhadap haiwan tersebut?
Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih. Terima kasih juga Puan Nur Asikin untuk soalan ini. Silakan Doktor. Terima kasih Dai. Soalan ini saya nak bincang dalam dua bentuk. Bentuk yang pertama ialah bertindak zalim terhadap haiwan. Ya. Kemudian baru kita bincang bolehkah membunuh haiwan-haiwan tertentu. Ya. Okey. Kita dilarang bertindak zalim kepada manusia. Itu clear cut. Itu jelas. Haram, dosa besar. Dan kita juga dilarang menzalimi haiwan-haiwan. Betul. Walaupun dia haiwan. Tapi diharamkan kita menzalimi dia. Dan memang itulah ajaran Islam, apatah lagi bila kita mengamati hadis-hadis yang sahih. Hadis Bukhari, Dai, tentang seorang pelacur. Ada yang mengatakan berdasarkan sebuah riwayat, seorang wanita pelacur Bani Israel. Dia melihat seekor anjing kehausan. Dalam bahasa mudah, dia keluarkan kasutnya, dia mencedok air, dia beri minum pada anjing yang kehausan itu. Kemudian Nabi SAW mengatakan, Allah ampunkan dosanya, dosa pelacur itu. Hadis Bukhari yang lain menyebutkan tentang seorang lelaki pula. Juga mengeluarkan kasutnya, mencedok air untuk diberikan pada anjing yang kehausan, maka juga Allah ampunkan dosa lelaki itu. Anjing ini, Dai, bila kita belajar fiqh di Malaysia, apa diperingatkan kita tentangnya? Najis mughallazah. Najis berat Itu diulang. Najis mughallazah, najis berat. Tak ada kalimat rahmah di sebaliknya. Mughallazah, begini cara cucinya, dengan disertu dan sebagainya. Tak ada rahmah. Padahal di sebalik ajaran tentang anjing itu kena ditambah dengan hadis ini, bahawa walaupun ini hadis mughallazah, tapi bukan ia memberi suatu syarat kita boleh menzalimi dia. Tak boleh. Malah menolong anjing dapat pahala. Menolong anjing dapat pahala. Ini Islam. Okey, itu bahagian pertama. Yang kedua, boleh tak kita membunuh haiwan-haiwan tertentu yang menyebabkan tanaman kita mati? Jawapan Dr. Daniel secara umum ialah dalam agama kita ada keharusan membunuh haiwan-haiwan tertentu. Faham? Secara umumnya berdasarkan hadis alaihi salatu wasallam bersabda bahawa boleh dan harus membunuh haiwan-haiwan yang mendatangkan mudarat pada kita. Kala jengkingnya, ular-ular yang berbisanya boleh, dan yang boleh merosakkan tanam-tanaman boleh. Sekadar itu saja. Tapi itu pun dengan ihsan. Kita sebut tadi ya, Dai, tentang ihsan. Artinya walaupun diharuskan membunuh haiwan-haiwan yang berbisa ini, yang berbahaya ini, tapi dengan ihsan. Artinya bunuh pun caranya elok. Bukan pergi bakar dia, pada mukamu aku bakarmu. Itu salah. Ataupun mendera dia terlebih dahulu. Tidak, dengan ihsan. Jadi itu dia, Dai. InsyaAllah. Baik. Saya bila mana doktor sebut tadi berkenaan dengan ihsan, ya, berkenaan dengan bagaimana kita beradab terhadap haiwan dan juga ada rasa belas lagi kasih pada haiwan tersebut. Saya terfikir juga dia tiba-tiba mentol pada minda ni bercahaya. Dia langsung terfikir berkenaan dengan kita kadang-kadang biasa dengar ya penutup-penutup yang berkenaan dengan istilah kasih ataupun memandulkan. Memandulkan. Ada orang jadi suka memandulkan kucing. Dia kata, tak nak ni, tak nak dia membiak, tak nak dia ada anak banyak, tak nak dia beranak, kita mandulkan. Aku nak jaga dia seekor je. Jadi, adakah itu termasuk dalam kategori ihsan ataupun tidak mengapa? Mungkin ada sebabnya. Mungkin ada komen dari doktor sikit. Ini ada perbincangan oleh para ulama. Dia ada unsur menzalimi. Menzalimi hak kucing itu. Sebab dia pun nak ada anak pinak. Ada anak juga, betul. Kita nak senangkan dia, tapi mendatangkan mungkin kemudaratan bagi dia. Sebab itu, nas secara umumnya tentang seorang wanita, hadis Bukhari, dia telah artinya menahan seekor kucing dalam bilik, tak diberikan makanan, tak diizinkan dia keluar mencari makanan. Wanita itu telah mendera kucing itu, wanita itu akhirnya masuk neraka. Jadi tentang seekor kucing. Jadi artinya haiwan-haiwan ini dia ada hak. Maka bila kita terpaksa membuat sesuatu, pastikan ia disuluh syariat. Biarlah kita beri suatu jawapan yang umumnya tentang hal ini, insya-Allah. Baik, itu juga mungkin ada sedikit dianggap sebagai tidak ada belas dan juga kasihan kepada haiwan tersebut. Baik, manusia punya hati dan juga punya satu naluri yang indah dalam kehidupan, tetapi dalam kehidupannya cuba untuk merosakkan tumbuh-tumbuhan dan juga menzalimi haiwan. Jadi persoalannya di sini, di mana hati kita? Jadi mungkin sebagai penutup ini, kita nak minta Dr. Daniel berikan kepada kita pelan tindakan
dan juga lakaran umum bagaimana kita untuk melihat apa yang patut kita buat selepas daripada kita menyaksikan. Tanyalah Ustaz pada pagi ini untuk haiwan dan tumbuhan, bagaimana tindakan kita. Silakan sebagai penutup, Doktor. Ya. Pertama sekali, pandangan Dr. Daniel yang kedua ialah sistem pendidikan agama Islam kita mestilah holistik dan dia mestilah lengkap dan melengkapi. Tidak hanya berkaitan dengan hubungan kita dengan Allah, hubungan kita sama makhluk dengan akhlak yang baik, tapi juga bagaimana kita berinteraksi dengan alam disuluh oleh agama. Pendidikan Islam tidak akan lengkap kalau kita mengetepikan alam, haiwan, flora dan fauna dalam pendidikan kita tentang bagaimana kita sebagai umat berinteraksi dengannya. Itu pertama, pendidikan Islam perlu kemas dan lengkap. Yang keduanya ialah kita nak angkat tentang kepentingan akhlak pada hari ini. Saya terasa pada hari ini, walaupun ilmu tasawuf itu satu ilmu fardhu ain, tapi nampaknya macam dikurangkan penekanannya pada hari ini. Sehingga melahirkan kita ini jenis seorang yang suka memaki hamun, kutuk, mengutuk. Seolah-olahnya akhlak itu tidak penting. Dan kita nak angkat semula kepentingan tasawuf dan akhlak dan kemurnian kepribadian insan ini semula, sebab itu dituntut oleh agama. Termasuk dalam bab akhlak ini ialah kita beradab ketika kita berinteraksi dengan makhluk Allah. Saya rasa itulah dua perkara yang nak kita angkat pada pagi ini, Da'i, insya-Allah. Subhanallah, itu dia. Bagaimana kita ini meletakkan diri kita sebagai siapa sebenarnya di atas muka bumi? Adakah sebagai khalifah ataupun sebagai satu orang yang mempunyai dua tangan, minda, tetapi merosakkan segala apa yang ada di hadapan kita. Baik. Dan sedap penonton, seperti biasa, jangan lupa esok kita akan bersama sekali lagi dengan Al-Fadil Datuk Dr. Daniel bin Zainal Abidin dengan topik perbincangan esok berkenaan dengan munakahat, iaitu generasi hufaz, bersama dengan moderator kita Da'i Fahmi. Untuk bersama esok, jangan lupa sekali lagi bersama dengan Dr. Daniel untuk meneruskan perbincangan Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Dan kita tutup dengan tasbih kafarah dan suratul As. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusri illa alladhina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Sekian, berjumpa lagi. Terima kasih diucapkan kepada doktor, terima kasih diucapkan kepada penonton semua. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.